وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang ikhwan dikasihi, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Jaga Lebih Baik dari Baik Kim bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya dapatlah kita bertemu dan bersua muka dalam ruangan ini, dan sama-sama kita ikutkan siaran langsung daripada TV dan radio Ta'awun. Alhamdulillah, pada setiap hari Khamis jam 4.30 sehingga jam 6. Alhamdulillah, ya saudara dikasihi, kita masih lagi bersama dengan iaitu cara-cara, iaitu cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam keluarga, saudara dikasihi. Ya, alhamdulillah, kita masih lagi berbicara tentang iaitu berkenaan dengan 80 atau 100. 100 apa tu? 100 cara dalam kita nak ukarkan masalah rumah tangga. 100 atau 80. 80 iaitu cara dalam kita nak ukar masalah dalam rumah tangga. Alhamdulillah, kita sudah berbicara tentangnya mari dalam beberapa apa yang kata cara dah, iaitu 7 atau 8, saudara dikasihi. Maka di antaranya pandangan yang kita dapati bahawasanya banyak orang lelaki yang duk nak atau duk nak isteri dia tu jangok pada dia. Isteri dia tu apa yang kata menghias atau berhias untuknya. Maka di situ tu kita kata comel. Tetapi sebaliknya juga, sebaliknya juga seorang suami tu kena apa? Kena apa tu? Kena usaha juga dia tu menghias atau berhias untuk apa? Untuk isteri dia tu. Nampak tu? Ini mana tahu salah satu cara. Kita nak demo jangan untuk kita. Ya, kita pun sama juga. Janganlah kita nak perempuan saja atau isteri kita saja jangan untuk kita, sedangkan kita tu tidak jangan untuk dia. Itu salah. Maka itu adalah kesalahan. Pada kali ini insya-Allah kita nak catch up berkenaan dengan yang kita dapat masalahnya. Seorang suami dia tu dia tidak berbicara, tidak ambil berat tentang pengajian isteri dia, dan dia tidak ajar isteri dia dalam atau berkenaan dengan apa yang sakut dengan agama. Sebab itulah kita disuruh supaya kita jagakan isteri kita, anak kita daripada api neraka. Mana kata kejayaan yang sebenar iaitu masuk syurga. Waktu kejayaan yang sebenar. Selagi mana kita tak ada masuk syurga, kita duduk berenang dalam panggil laut yang penuh dengan umur yang tinggi, umur yang kuat. Belum lagi tentu kata kita masuk syurga. Tetapi nampak tu
Bila kita masuk syurga itulah kejayaan. Bila kita duk sibuk duk apa tu belum lagi, kadang-kadang kita mati dengan molek, kadang-kadang kita mati dengan tak molek, tapi kita minta lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dengan husnul khatimah. Kita tidak mau suul khatimah. Sebab itulah kata kita disuruh jaga keluarga kita, masuk anak bini kita, takut jatuh masuk api neraka. Kata al-wiqayatu minan nar. Sebab itulah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang zuhziha 'anil nar, dia tu digelincir jauh daripada api neraka dan diselamatkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan dalam syurga, itulah kata faqad faz. Itulah kata dia dapat kejayaan yang sebenar. Adapun kita jaga bini kita takut lapar, jaga bini kita takut mumah, jaga bini kita takut sakit, jaga bini kita takut dia duduk tak sempurna, itu dituntut juga. Tetapi hak besar sekali, jagalah ahli keluarga kita daripada api neraka. Itulah kata di sini seorang lelaki tu pasti dia tu kena hajar bini dia, kena hajar isteri dia, hajar hak agama. Sebab banyak orang learning tu, terutama wanita, orang tino. Dia nak mengaji bila? Dia nak mengaji nanti tua tu. Baru tua tu 40 lebih tu baru rajin lah nak ngaji, nak pergi masjid, ngaji nak dengan baba ngajar, rajin tekah duk 20, 30, belum 40 ni duk galak-galak lagi, tak ada ngaji mana lah. Tama-tama orang dulu dia ayat kata habis pohok tu nikah dah, belah nikah dah masa dulu. Pak agama dia tak ada duk ngaji lah. Ada setengah orang tua dia kata, orang dulu duk main kasih kok benar dulu. Jumpa kok benar kau ngetek. Jumpa kok nak kau beli. Gitu ya dulu. Tak ada terosak, tak ada Facebook dulu. Lepas tu nikah gitu. Pas sore-sore ada nikah 3 kali. Nikah ada duk cerah. Hari kena orang lain pula, nikah orang lain pula. Hak tina sama tina, hak tina pun orang perempuan sama telah, orang atas pun sama. Ni mana kata zaman dulu lah, zaman tak ada tahu gapo. Ni mana kata oleh itu bagi suami tu pasti dia tu kena gapo? Kena dia ajarkan isteri dia berkenaan dengan agama untuk nak jaga dia daripada apa? Daripada api neraka. Sebab itulah Tuhan nak tu, Tuhan ayat pada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang beriman, jagakanlah diri kamu dan ahli kamu akan api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bara atau minyak dia, bakar dia iaitu manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu semua tu dia sifat penjaga api neraka atau penjaga neraka, iaitu malaikat yang gagah, yang kasar, yang baikkan, yang baik kata dia tidak ada kesian belah dah kepada orang masuk neraka ni, saudara dikasihi. Sebab itulah kita kena jaga situ. Dan Rasulullah SAW pun royak pada kita supaya kita bertanggungjawab pada isteri kita. Janganlah kita lock. Kadang-kadang kita nak nikah dengan orang janguk semata-mata. Dan kita nak nikah dengan seorang yang kita kasih, yang kita kenal semata-mata. Agama dia tak tahu kat mana, agama dia tidak ada sikit pun. Kadang-kadang kita nikah dengan orang agama asing yang dia tu memeluk Islam, dia ilmu Allah. Lepas tu kita tak ada hajar apa dia kena janguk tu lepas tu kelik rumah tu tak ada hajar, tak ada gapo, dia mau kelih pada Islam kita tu, Islam kurang, Islam tak molek, Islam tak go tu tak go ni. Lepas itulah wajiblah bagi suami kena hajar isteri dia tauhid yang benar, dia kena hajar dia rukun-rukun iman, kena hajar dia hak mana halal dan haram, dia kena hajar dia hukum-hukum ibadat, dan kita kena menggalakkan isteri kita supaya semaya dirikan ibadat, tunaikan ibadat tu dalam waktu dia.
dan kena hajar juga dia berkenaan dengan kewajipan dia, siti dia atau nati dia ta Allah dan nati dia tu ta Rasulullah, dan hajar juga dia berkenaan dengan nati dia terhadap apa, terhadap keluarga atau terhadap suami dalam agama. Nampak tu? Kita kena hajar agak bini kita. Kata dalam agama sekian-sekian seseorang perempuan la tadzuqu, tidak mengecap seorang perempuan tu tidak mengecap rasaan kemanisan iman bagi seorang yang tidak taat kepada suami dia. Jadi orang mana, perempuan mana yang wasa semaya dak sedap, wasa semaya tak ada khusyuk, wasa semaya tak ada ibadat, tak ada kemanisan iman, tengok dia tu taat pada suami dak. Kalau tak taat pada suami, tu dalam semaya dia dak rasa kemanisan iman. Dalam semaya dia semaya kerana apa? Kerana wak lepas-lepas, wak sudah. Itulah yang kita bimbang dan itulah yang kita bosan. Sebab itulah la tajidu halawatal iman. Nampak tu? Tidaklah seorang perempuan tu dapat kemanisan iman sehingga dia tu taat pada suami dia. Kita kena ajar. Kata taat pada suami adalah satu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun suami kurang pengajian daripada dia, suami tak ada habis teri, dia habis teri. Misalnya suami ngaji kat Saman, dia habis hasanah. Suami tak ada kaya, ya kaya. Suami kurang cantik, kurang janggut daripada dia, ya janggut. Kita kena faham kata ini siti, ini kewajipan seorang suami. Bukan kata ikut sedak. Walaupun anak-anak suami kita ada anak koli, kita kadang-kadang token nikah dengan anak koli. Lepas tu kena faham kata ni nanti dia suami kita kena hakikat pada dia. Kita kena sikit-sikit. Maknanya kena ngaji agama juga isteri tu. Barulah bila tahu situlah jadi apa? Jadi dia tu ada ada pagar. Jadi dia tu ada agama, mari duk betuk dia, mari duk sekat dia, mari duk bimbang dia, takut atur hal parik lagi apa. Hari adi panhalan ni tak ada apa, tak ada agama. Ada seorang tanya. Seorang di negeri Arab dia tanya seorang Syekh Tiok. Dia apa, dia kata apa hukum, kata bini saya tu dia duduk dengan saya seminggu, lepas tu dia duduk dengan tok lelaki lain seminggu. Syekh tu kali lagi tanya bekno, apakah hukum? Dia kata bini saya duduk dengan saya seminggu, lepas tu duduk dengan tok lelaki seorang lagi seminggu. Syekh ni sebab dia kata Allahu Akbar. Kalau asa lelaki atau seorang suami ada bini 2-3, tak ada gapo itu disuruh oleh syarak. Hak ni perempuan ada lelaki 2-3, kat mana? Gimari hak yatim pun tak ada hak agama, hak perempuan pun tak ada hak agama. Mana kata Allahu Akbar. Duduk dengan zina, duduk dengan kata duduk dengan apa? Duduk dengan Allah merka. Ni buku tak tahu agama. Lepas tu jadi ikut saya lah. Semaya podok kok tu, podok kok ni, podok padu gitu-gitu ya. Duk tak ada beza dengan kata satu benda yang pada makan tidur boleh hanuk, makan tidur boleh hanuk gitu ya. Tak ada beza dengan beg, tak ada beza dengan kambing, tak ada beza dengan gapo. La ilaha illallah. Itu banyak kita dapat artis. Buku tak ada ilmu. Buku tak ada apa, tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, nak ada iman mana? Sebab apa? Sebab ya marinya ilmu baru adanya iman. Tahu kata di belakang pintu ni ada singa. Barulah ya yakin kata aku tak lagi apa, aku beriman, aku percaya di belakang itu ada singa. Dari singa kaca gin atau kekeh dia, tadi itu dia. Atau kalau langgar ada neraka sebaliknya. Ada azab kubur, ada kemurkaan Allah. Kalau tak tahu, dia nak beriman macam mana? Sebab itulah. Beriman dia kena mari lepas pada tahu. Baru tahu tu dia beriman. Ni memang kata banyak kita menikah kerana jangok. Menikah kerana tu badai, menikah kerana harta,
nikah kerana keturunan, tapi agama kita tak berlaku, itulah yang susah. Nah, satu lagi pula panha yang kita dapati, panha yang ke-15, iaitu seorang suami sibuk dengan ngaji. Sibuk dengan ngaji, sibuk dengan amal-amal ibadat. Tak ada dule. Tak ada gapo kepada, tak ada tunaikan kewajipan dia terhadap isteri dia. Ustaz, kalau tok laki duk ngaji luar, yalah tok laki duk ngaji luar dia habis dia gapo, dak gapo lah. Kalau bining mana kata bining ada harta, laki pun boleh hantar sekut dua. Tambahlah ni tu, kalau tok laki duk ngaji ke negeri-negeri hak ada modal, hak ada gaji. Tambah-tambah di negeri mana? Di negeri kat kawasan Timur Tengah tu. Negeri Saudi, negeri Emirat, negeri Kuwait, negeri Qatar, negeri Oman, negeri Bahrain. Ngaji sana tu ada gaji. Tak apa je dah hantar duit pada bini dia. Kalau ngaji kat Mesir, ngaji apa, ada tun, ada gapo, tak apa je dah hantar, duk cijau belah-belah dah hantar duit, tak ada gapo. Pengat satu, kata ya nanti habis tu, tak ada apalah. Hak bosannya, kita tinggal bini di rumah, tak ada duit, tak ada tinggal bekal pada dia. Kita ni pergi keluar pada jalan Allah, keluar straight duduk ke masjid, atau duduk kalut dengan ngaji, atau duduk di tempat orang ngaji semua, tak ada gaduh bini, tak ada gaduh bini pula nyanyo Ustaz ayat dah dulu kata nyanyo bini sampai ke kedai-kedai kat kampung tu tak sewi dah, masuklah kedai dia. Apa? Buta daknya bayar. Buta banyak doa. Nampak tu? Menyebabkan ke apa? Menyebabkan tak ada nak makan, tak ada nak gapo. Itu kita kena faham. Tok laki, kita nak ngaji tak ada salah, tapi kita kena bagi masa. Mana untuk bini kita, mana untuk nafkah batin, mana untuk nafkah zahir, mana nak sara dia, mana nak gapo dia. Kalau mu nak ngaji juga, kalau kamu nak ngaji juga, kamu tak nak nikah mula lagi lah. Kalau kita nak ngaji, kita tahu aku dah sara bini kita, ada pun duk tinggal di rumah tok tua, duk tinggal di rumah tok dia, duk tinggal di rumah mak dia dengan anak kita berderet-deret. Satu harap pula, satu kesusahan untuk ramah pula tu. Dan saudara dikasih. Oleh itu, kita kena faham katanya, benar lagu ni tu benar yang kita kena ambil berat. Ngaji ni tak ada salah molek. Tetapi cara orang yang kita ambil dia dari bini kita tu, itu adalah kewajipan lebih besar lagi. Nampak tu? Patutlah kita kata, kalaulah kita nak ngaji, tak ada gapo bila ada masa ngaji. Misalnya kita pergi pondok misalnya. Bapa ngajar lepas subuh. Kita pergi semaya subuh, tu ngaji dengan bapa lepas subuh. Lepas tu isyraq semaya duha, bapa sudah ngajar, kita tu buat hijau lah. Lepas tu bapa nak ngajar pula lepas asar pula tu. Atau bapa nak ngajar pula lepas isya pula. Tak ada gapo kita pergi hijau gapo nama tu. Boleh syukur tak kira lah, hijau gapo-gapo, hijau wak umuh ke, hijau makan upah tu, makan upah ni. Boleh duit syukur gahalah bini kita pergi ngaji, tak ada apa. Nampak tu? Janganlah. Kita gapo? Kita tinggal dia. Lepas tu kita tak ada itu dia. Kalau ada bini tu tak ada reti gapo hal asal hak agama. Kita pergi ngaji kelip mai tak ada ayat gapo. Pergi mai-mai hak bosannya bini pakai luajing. Boleh cuma pamuk nampak aurat nampak tok laki ni belik subai kat sarung baju teluk terbangau janggut jalan dengan bini. Kita tak kat mana kat mana tok laki dia belik subai kat mana pakai piyah janggut bawa kita bini kat mana luajing. Ni ada setengah-setengah orang tak ada galut ni yang masuk syurga sore dia ya. Tak ada kalau atau nak ambil bini dia tu masuk syurga ke? Tak. Ini mengata satu panhai juga ni, satu masalah yang kita dapati katanya. Benar lagu ni tu ada dalam sangkum kita. Oleh itu, kita nak ngaji tak ada salah. Tetapi kita kena dulai dia.
Kita nak buat ibadat, taat pun tak salah. Tapi kita kena apa? Kita kena cara dia molek. Jangan jadi satu persatu. Kadang-kadang bini kita dimasuk dalam asnah. Asnah yang kelapar. Kadang-kadang nama bini kita ada dalam banci orang fakir miskin dalam kampung. Lelaki duduk mana? Lelaki tu straight. Ke kok ni. Jangan lah, itu bukan. Kita duk pahal kata kerja ni kerja Islam. Kerja Nabi. Ya, kerja Nabi, tapi Nabi tak nak tinggal bini. Nabi tak ada duk panggil kata lok bini duk turut nak. Kalau ada bini duk makan upah motong, laki pergi keluar. Mari pak mana duit? Bini kata hujan dah, tak nak beli beras. Oh. Tu ada. Tu cara ambil Pani anak tak nak ngaji? Pani anak tak nak ngaji ni. Lah mana? Ikut ya tu ada. So tu ada, dua tu ada. Tu tak ada cara. Ini mengata panha banyak. Tapi tu sangkum kita ni sangkum mengata sangkum tak ada sombun baik. Sebab apa? Sebab tu laki tak ada hijau. Bini duk hijau siang malam. Kalau ada bini pandai buat colek tu. Bini ada bini pergi pagi belum subuh, nu kelik lepas isyak. Susah kita kelik. Allah, tu laki duk mana ni? Bini kereta dia, naik kereta podi penuh dengan keng, penuh dengan apa, pergi jual cari makan. Tu laki duk mana? Kau duk ngatik di masjid. Kau duk hatu ni. Kau ya atur hijau Islam. Hijau Islam tengok molek dulu. Hijau Islam turut siapa? Kalau turut Nabi tak ada buat lagu tu. Duk lok bini kodok cuma panah, duk lok bini anak selerak di kampung, tak ada bicara dah. Dah bini kena cari makan. Anak selerak kau demo ni. Gi adik anak ada panha pula. Curi air demo tu, curi pisau demo ni, curi kerak demo tu. Pia tu. Bukan dengan sebab kita kah? Ini mengata dengan sebab siapa? Ini dengan sebab kita sendiri ni. Dengan sebab siapa? Dengan sebab kita seorang suami yang tak ada cara situ. Oleh itu kena bercara. Yang kena belah pula, penah yang kena belah, iaitu seorang suami tidak kesia belah kepada isteri dia. Dia klik malam-malam. Ibu bawa dia. Kejut bini-bini kejut. Baru tidur saat ni ya. Yo gong katuk pintu. Katuk pintu. Gong. Ketuk pintu, katuk pintu. Panggil lagi dengan terosak ngapo. Kalau ada bini baru tidur, baru susu ke anak saat ni je. Anak baru tidur, bini baru nero. Mau. Tidur sekali dengan bini ya kan? Mau. Ayo gelah tu. Giwat apa? Giwat teh so. Allah abah, tengok teh amo. Mun tak taat pada aku. Ni mengata. Ni seorang suami yang tak ada rahmat pada seorang isteri. Kadang-kadang dia klik mari gelak, dia buang sana dia sekap buku sebelah. Bini tidur dengan anak. Masuk pintu gong. Bini kejut kat situ. Jalan pula umur latar pula gong. Masuk pintu pula. Mana bangun ustaz. Buat teh lapar teh ni. Nak go ni. Ini mengata satu panha yang kita dapati. Maka cara kita nak ukar dia saudara dikasihi. Kita kena tahu, kita seorang suami ni kita kena tahu katanya bahawasanya kita tidak akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala malaikat. Kita kena rahmat kepada makhluk. Kita kena rahmat kepada orang keliling kita. Apa tu? Kita nak rahmat Allah. Sebab kita nak belaka tanya nak rahmat Allah. Nak. Kita nak rahmat Allah. Nak. Kita nak rahmat Allah. Lepas tu kita ingat malaikat kita tak akan dapat rahmat Allah. Malaikat apabila kita rahmat orang di keliling kita atau makhluk yang di keliling kita. Dan orang yang paling dekat kepada kita selepas pada mak kita dan ayah kita ialah bini kita. Orang yang paling dekat. Kepada siapa? Kepada kita. Lepas pada ayah dan ibu kita, siapa? Bini kita. Oleh itu kita kena apa? Kita kena rahmat pada isteri kita. Nampak tu? Betulah Nabi SAW bersabda, "Man rahima walau dhabihata usfurin rahimahullahu yaumal qiyamah." Hadis ini hadis hasan rawahu Tabarani, hasanahul Albani.
Barang siapa dia tu rahmat, dia kesebelah walaupun sembelih burung kecil. Dia sembelih burung kecil, dia rahmat dalam sembelih. Rahmat ni mana tahu asal pisau tajam, cepat dalam sembelih. Jangan seksa dia, jangan teraman dia. Nasya Allah SWT akan rahmat dia pada hari kiamat esok. Nampak tu? Maka bukanlah daripada rahmat. Iaitu seorang lelaki mari klik rumah di tengah malam, gerak anak, gerak bini, gerak gapo untuk suruh buat tek. Oh, Allahu Akbar. Nah, kalau nampak bini duk ledar lagi, duk jaga lagi tak apa. Ni bini tidur dah, bini letih dah, bini gapo dah. Nah, kita ni duk gerak lagi. Nah. Ya. Panha yang ke-17, masalah yang ke-17 iaitu seorang suami selalu mendengar pada tiap-tiap apa yang dikata berkenaan dengan isteri dia. Jadi seorang suami dengar berlaku orang wayah bini dia. Lepas tu selalu dah muhasabatuha. Lepas tu dia tu ambil tindakan dah. Dia tu lungtuh dah. Dia tu denah dah. Dengan tak ada tanya cerak, tak ada gisep, tak ada gisik. Katanya sungguh kedak selalu dah kata bini mula tu bok wi. Bini mula tu dak wi. Bini mula tu dah wi. Siaplah. Ini makna kata kita kena jaga. Seperti mana Nabi SAW dia mau kata bini dia Siti Aisyah ada itu dengan Safwan. Sekian Rasulullah selalu dah ke? Rasulullah duk dia dulu, cek dulu. Nampak tu? Sebab itulah cara kita nak ukan ni saudara dikasihi, bahwasanya seorang suami kena tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh kita tu gapo? Bila kita dengar perkataan seorang, bila kita dengar berita, kita kena ta'akkud, kita kena cerak dulu, gisep dulu, cerak, kita kena tathabbut, kita kena tabayyun. Apa tu? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang seorang bawa berita, Quran kata fasik, orang ni orang tak molek. Dia bawa berita satu berita, hendaklah kita kena apa? Kita kena cek dulu, kita kena cerak dulu, kata benar ke tak. Sebab itulah ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang beriman, jika datangnya fasiqun, seorang fasik dengan bawa satu berita, fatabayyanu, adalah kamu kena serve dulu, kena cerak dulu, kena tengok kenyataan dulu. Bima takut antusibu qauman bijahalah. Bima kita duk zalim, kita duk buat, kita duk kata bui satu kumpulan itu, jadi kena kezaliman dengan kita ni tak tahu gapo lagi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka kita jadilah dengan sebab kita pergi denda, kita pergi luntut dengan cara segera, dengan tak ada duk cek gimari, nanti kita akan sesat di belakang. Oleh itu, di antara gambaran kezaliman iaitu kita nak pergi hukum ke atas bini kita daripada cakapan-cakapan orang, daripada pepatah-pepatah yang ditutur oleh orang, daripada berita-berita yang mari siapa pada kita, mak selalu dah ada orang tag kita, bini melagu tu selalu dah kita brok. Itu tidak kena, itu tidak adil. Kena kita tak akut, kita kena cerak dulu. Bila yang ngaku, bila barulah kita denda. Denda sini pula mengikut syarak lah. Kita nak denda lebih pada tu tak boleh lah. Sebab lah ni tu banyak berita-berita palsu, berita-berita bohong, syai'at, benar-benar bagi kata duk apa? Benar-benar duk punuh keluarga. Banyaklah ni. Dan bagi kata orang duk buat punuh keluarga ni banyak dengan berita-berita pelong, berita-berita bohong. Nampak tu? Lagi pula kita dapati bahawasanya di antara muskilah-muskilah panha-panha yang kita dapati bahawasanya
seorang lelaki tu dia tu cuai, dia tu tidak tunai nafkah, tidak beri nafkah kepada isteri dan anak. Kadang-kadang bini malu nak oyak. Nah, kerana dia ada sifat malu dan dia tu tak gamuk nak oyak pada abang. Ini tak ada wis kok abuk amo dak kerja apa dah, lepas tu abang dak kerja dak gapo, tak ada tinggal duit, tak ada gapo. Bini duk dia, duit tak ada pun duk dia. Nampak tu? Tak boleh nah. Nah, situ tak apa, tak boleh. Kita menikah, kita kena ada nafkah pada bini kita. Nafkah batin dak tidur malam-malam dak gapo suku tu. Nafkah duit hanya nak guna tu. Jangan harga surai rumah atas bining, harga api rumah atas bining, harga makan dapur pun atas bining, harga duit ke anak bining. Pas kita buat apa? Kita duk kening kau ni. Tak boleh. Nah, bang kata bini kita tu, dia bang kata bukan kewajipan kat atas dia tu. Kewajipan kat atas kita ni, bayar go api rumah, bayar go wak rumah, bayar go apa nama siap, ila dia nak besar, kita nak umur semakning je. Duit kita semua ni, lepas tu bini kata abang kena besar lagi ni apa? Amo suka besar-besar apa? Amo ada duit halah lagi. Mana tak kita buat sekadar yang dituntut oleh syarak. Boleh tutup, boleh katuk, boleh lepas hujan, boleh lepas panas, boleh selamat, boleh tudung, katuk, tidak boleh dan menapuk orang luar, tak nampak orang dalam. Cukup dah rumah. Ada pun nak jangok lagi, nak boleh apa tu, kalau bini kita ada duit lagi. Nah, mana kata itu nah nafkah, kena buat umur, kena buat gapo. Nah, orang kata kalau lah belum lagi nak mikir hal umur pada bini, duk nak tupai tok tua straight, duk nanti tok tua mati nak boleh umur ke dia ke apa nama tu, saya dia kata. Nah, keluarga mana yang duk tahu anak kepada tok, nah cucu lah, dah cucu pada tok tu berjalan rata dek gapo tu, itu masuk dalam bab gapo, bab deraka pada dua bapa. Yo tu duk letih dengan kita yang kecil lagi, bapak sangat besar bawah kita belaki. Bagi anak tahu pula. Padahlah dia tak urut dah gapo dah, tulen ni habis dah. Nah, pahu habis dah tulen. Letih lengah habis dah. Anak kita pula masya-Allah, buahlah mengenaklah kau tu kau ni, punahlah kau tu kau ni. Bahkan tu hari-hari kau duk tunggu mati ya. Apa? Dengan sebab kita duk lepas anak kita. Pas apa orang anak? Anak kita 10, cucu apa orang? Mu 3, aku 4, aku ni 30. Dalam umur. Jadi apa? Umur kita tu, umur mak kita jadi panggil kata jadi tempat bariban ke? Untuk pera tu kita pandang kira, pandang ngira tu. Dan anak nak gapo tu, kita pakai ngasuh lah. Jangan dua tu susah pada mak kita, pada ibu kita. Ya, ibu kita tak apa. Tapi lek naik cai dia lama-lama sekali boleh tengok cucu, tapi hari-hari. Ada anak duk bakar, ada anak duk malay, ada anak duk lain. Tahu anak dia pada tok dia. Tok duk musuh duk gapo. Mangan tak ada nak cara. Oleh tu masuk dalam bab neraka kok. Kalau sekitar main lagu tu. Umur tak ada buat dah. Lepas tu nanti where we. Nampak tu? Ni mengata kalau orang atas ada lagu tu, tak sanggup lagi nak umur, nak buat gapo nama, nak tu suku, nak gapo tu, mata kena mikir teruklah. Atau bukan orang atas lah. Sebab apa? Sebab tekah belum nikah itu sedap sangat. Banyak orang atas belum nikah sedap. Tak apa, dah kita nikah dua ni, Bukit Stern ni kita beli kereta Mercedes-Benz, kereta BMW, kereta Volvo, kereta gapo, sedap. Mutu ikut nak mutu besar, mutu Wispa, mutu gapo nama. Tak main harga murah-murah, harga 100 lebih saja. Bawa menikah sungguh. Kau duk tupai tok tua. Kau duk bawa nikah sungguh, kau duk gelawak dengan tok tua. Tok tua pula ada dengan anak dia tina lain lagi duk gelawak gimana. Itu yang kata kita tidak ada mas'uliyah. Doa kata duit tak cukup, duit tak ada, kau tu kau ni. Pas kerja tak ada mankung. Kerja memilih. Kita akan seksa kita setara tu ya. Lepas tu tak ada gaji mana tak. Pas nak kerja hak gaji mahal mana ya. Lepas tu mula, lepas tu panha anak bini, panha kau tu kau ni. Makan tak cukup tak. Pas nak makan sedap.
Nak makan sedap. Nah, ni kelah-kelah saja kita ni. Habis hak sungguh tengok teruk. Itulah yang mengata kita kena jaga. Ada bini tak gamuk nak minta. Oleh itu seorang suami tu kena tahu katanya dia tu bertanggungjawab. Dia tu ada nanti dia dari segi syarak. Nah, dia tu kena apa? Kena infak. Dia tu kena apa? Dia tu kena dia kena belanja kepada anak dan bini. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala firman dengan bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Ya. Ar-rijalu qawwamun. Lelaki adalah qawwamun. Rijal itulah mereka lah sebagai orang yang kata yang tanggungjawab terhadap perempuan. Orang yatim dia bertanggungjawab. Qawwamun al-qiwamah. Mana kata di situ tu dia tu kena tanggungjawab. Dia tu kena bercara, dia tu kena usaha. Dengan sebab apa Tuhan wikil bahar. Tuhan wikil bahar kat atas orang yatim daripada orang tino. Orang tino Tuhan wikil bahar di segi pera anak, di segi sipai rumah, di segi gapo. Dan orang yatim suruh kerja, suruh tubik luar cari rezeki, cari nafkah. Ni kelebih masing-masing lah. Orang yatim nak pergi pera anak, dia dah ada kerja. Orang tino nak pergi kerja, dia dah kena cara. Mana kata orang tino duk cara orang tino, orang yatim duk cara yatim, barulah hidup kita tu akan dah jalan molek. Dan kelebihan yang Tuhan beri pula pada yatim, wa bima anfaqu min amwalihim. Kelebihan dia tu dia bagi duit, dia nafkah ke atas apa ke atas dan ke atas isteri dia. Dan isteri dia ada kelebihan mana? Kelebihan dia salihat. Bermula isteri yang salihat, yang qanitat, yang suka beribadat pada Allah, yang hafizatul lil ghaibi, yang selalu dia jaga apa? Jaga harta, jaga kesulitan suami dia. Dengan jaga Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tuan kata kelebihan yang Tuhan bagi. Tapi orang kata ni di segi nafkah ni. Tak ada suruh banyak. Tak ada suruh itu, tapi orang kata we ada. We beri pada isteri. Barulah kita jadi apa? Ni sampai itulah orang kata nak atas apa tak leh pada isteri. Apa orang kata nak hijau. Orang kata kau duk awak hanguk buat titik, hanguk buat ambu. Duit pun tak ada masuk, gapo pun tak ada kerja, kodok tidak bangun. Nak kata gapo pada bini tak leh apa? Bini erti. Bini hijau. Bini pakar tengna beli pakai ye pelak-pelak, pakai ye ketak-ketak nak nak kata apa? Bukan dia. Nak kata apa? Kita tak ada usaha apa. Sampai itu dia ikut dia lah. Sampai itu timurnya sangkum ke apa? Sangkum dayus. Sangkum dayuh yang Allah SWT marah. Dayuh ni seorang lelaki yang nampak bini dia bersalah, bercanggah dengan agama, dari segi pakaian, dari segi duduk ke, tak ada lari, tak ada gapo. Banyak dah tu. Apa? Sebab orang hati tak ada hijau mana. Orang hati kodok kening-kening. Kening-kening atas gerai tu malam basah tu, petang pada bola tu, pagi kedai kopi ni. Tak ada apa lah. Ini bang kata kesalahan yang bang kata balik. Betul Ustaz akak contoh katanya, ya balik kelo bira. Sebenarnya kita kena ambil ikan kita atas kelo. Gidak lah ni kita ambil kelo kita atas ikan. Pas bila kelo nak itu? Dan saudara dikasih. Dah maaf daripada peminat yang telefon tu kita tidak terima talian dah. Oleh itu di sinilah pengata kewajipan seorang dan kewajipan seorang apa? Kewajipan seorang suami, kita kena cara, kita kena dule
kita kena cara dan kita kena apa? Kita kena dula isteri kita baik. Kena molek. Ya saudara dikasihi. Lagi pula kita dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, "Ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanun 'indakum." Nah, akhadhtumuhunna bi amanatillah wa lahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La ilaha illallah. Nah, ada hadis satu lagi dalam Muslim, kafa ithman an tahbisa amman tamliku qutahu. Nah. Ya, maaf. Nah, peminat yang telefon tu Ustaz tidak terima tadi ya dah. Minta maaf insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala dia tu kita ni seorang lelaki dan kita tu ada kekuatan, kita tu ada kelebihan yang banyak ke atas perempuan. Sebab itulah kita kena jaga. Nabi SAW dia bersabda, dia kata, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah pada urusan perempuan, pada urusan wanita, pada perkara yang bersangkut dengan wanita. Fa innahunna awanun 'indakum. Kerana perempuan ni awanun, mana kata awanun di sini mana kata dia tu sebagai apa? Sebagai kalau kita nak kecek dengan bahasa kita ni, mana kata sebagai tawanan. Dia duduk dengan mak dia, dengan ayah dia, molek dengan keluarga dia, dengan apa, dengan adik kakak dia molek, kita pergi mak dia mari tak dengan kita. Mana tu sepanjang kita tu ambil dia, cabut daripada keluarga dia, daripada mak pak dia, adik kakak dia, mari tak kita. Sepanjang dia tu sebagai apa? Sebagai sebagai tawanan lah. Bukan hamba, mata kita igat dia, mari kita mari takak dia, mari sudut dengan kita. Kita kena jaga. Bila kita mek dah buat molek lah. Yang noi buat supo dengan pak dia buat ke dia. Yang noi, tapi alhamdulillah kebanyakan kita buat lebih pada tu lagi. Nampak tu? Buat lebih lagi pada tu. Tu molek. Nampak tu? Sebab apa? Rasulullah suruh jaga-jaga, bertakwa. Janganlah kamu itu macam tu. Sebab apa? Sebab akhadhtumuhunna bi amanatillah. Kita ambil isteri kita tu, kita ambil wanita tu jadi isteri kita tu, kita ambil dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Mantap kita janji dengan Allah dah tu, kita akad tu, kita janji dengan Allah dah tu. Kita akad nikah tu. Qabiltu nikahaha li nafsi bidzalika. Aku terimakan nikahnya, apa tu? Aku terima mana tak aku sania dengan Allah, mitsaqan ghalidha. Aku ikat dah, janji dengan Allah dah tu. Allah sebagai payan tu sekata. Betullah, walahunna alaikum rizquhunna, dan bagi mereka wajib ke atas kamu kena rezeki. Kena makan ni. Kalau sakit ubat. Nampak tu? Kena rezeki dia. Yang mumma duduk dengan mak dia, pak dia sihat molek. Bodoh kita ni mumma makan tak cukup, kurang vitamin kok tu kok ni. Buat apa? Dah tu lelaki tak padu. Banyak orang Tino bila dia menikah dia berubah dah. Belahnya kelih. Anakku. Tok laki dia Allah, tok laki mengisak. Tok laki paksa bini suruh gebuh dah ketung. La haula wala quwata illa billah. Lepas tu anakku ni Allah mata dalam tidur apa tok laki suka wari saing. Tengok bola rumah. Suka bagi saing, duk gagal dalam rumah. Bini nak tidur, tak tidur. Kok tu, kok ni. Suka, suruh bini nanak, kok tu, kok ni. Bini pun. Ni, nyata jaga-jaga. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kena apa? Kita kena kiswah. Beri pakaian pada dia dengan baik. Kiswah di segi pakaian, di segi apa, cukup sempurna. Makai apa nama tu, jangan melebih-lebih lah. Hak lebih-lebih itu je nak beli segi dia tu, ikut dia lah. Aku wajib atas aku semak ni ya. Saudara dikasihi. Kemudian kita dapat juga hadis dalam Muslim, iaitu Rasulullah kata kafa ithman, cukuplah dosanya seseorang antah bisa amman tamliku qutah. Cukuplah dosa seseorang tu, atau seorang tu cukuplah dia tu berdosa
Dengan sebab dia tu duk gapo? Tahbis, duk kurung orang hak duk orang hak kita tu, orang hak duk bawah kita. Jadi makanan tu kita boleh wui, tapi kita tak ada wui pada makanan molek. Kita ni tom yam straight, sup perut straight, sup kaki straight, sup tulang straight. Bini Allah makan pucuk tu pucuk ni. Makan nasi dengan budu je, makan nasi teruk lah. Mana kata kita kurung dia, kita gapo dia, kita jalan sokmo, kita orang atas ni. Jalan sokmo kok tu kok ni kena habis. Dalam negeri kita ni. Bini pun tubik rumah, tubik tambun tak apa, tak pandai. Tubik ampun pun dak biasa. Sama telah tubik cangwat. We kena kata, we gapo kata. We dia tu dia manusia seperti kita. Sebab itulah kita kena jaga molek. Jangan kita duk kurung dia, duk gapo dia, bukan nak tut. Bini kita tu bukan nak tut. Bukan pengata orang kena igak, orang jahat, orang tawan ni apa nama dak. Masya-Allah, masya-Allah. Bahkan bila kita nafkah pada bini kita tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat kata, seolah kata kita buat gapo-gapo fi sabilillah. Kita buat gapo fi sabilillah juga ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Masya-Allah, masya-Allah. Hadis ni hadis sahih rawahu Muslim. Allahu akbar. Orang atas mari tengah hadis ni. Kelebihan dia ni. Yang kita karik, yang kita kupi, yang kita lokek, yang kita sayang, yang kita ngiror dengan bini, ngiror dengan anak, yang ni. Rasulullah SAW ayat kata, dinarun, satu dinar yang kita nafkah fi sabilillah. Satu duit, satu kok, satu bak bolah. Dinar, satu dinar yang kita nafkah fi sabilillah. Nafkah kepada apa? Wak masjid, wak sekolah, wak wakah. Fi sabilillah lah kau tu. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar yang kita nafkah untuk memerdekakan seorang hamba. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang kita sedekah kepada orang miskin. Dan satu dinar yang kita beri nafkah kepada ahli kita. Hak mana berat? Hak mana besar? Hak mana besar? Rasulullah kata, a'zamuha ajra, yang paling besar pahala, yang paling berat timbangan, yang paling besar ganjaran, alladhi anfaqtahu ala ahlika, yang kamu nafkah atas ahli kamu. Ni kalau banding pak cabai ni fisabilillah, cabai ni untuk nak merdekakan seorang hamba, cabai ni untuk miskin fakir, cabai ni untuk bini, untuk ahli. Hak ni hak lebih besar sekali. Kalau sama-sama tak ada. Sebaliknya, saya kalau gitu, saya dah kena sedekah, tak bini sama labur kita. Wis sekadar dia pandai cukup. Nu pula lah. Lipah rak ni ya, retina kita dah kita lipah selerak juga. Ada seorang tu dia tinggal gapo? Ya bak ATM pada bini. Lepas tu dia tinggal satu satu bot cek duit lah. Bini dia tulis ya saya insya-Allah kadah. Bini dia tulis nak sejuta dah. Habis lah aku tu. Ni nak kata kalau sama duit ada smart ning ya. Bini kita ada bini, ada masjid, ada fakir miskin, ada nak merdeka mana. Atau kita nak merdekakan seorang. Duit ni mana hal lebih molek? Ada bini. Tapi kalau lebih dah pada cukup lah. Ni kita nak lari pula. Bini ikut bakal beli harga apa? Tali tekak berat, berat sekilo. Apa nama? Tu lebih teruk tu. Kita wis sekadar kita boleh beri tu. Sekadar dia boleh makan, dia boleh gapo cukup. Umur dia gapo cukup, gapo nama syak. Hal lain tu kita fisabilillah pula lah. Ni nak ayat kata kalau sama, kalau asa duit ada semak ning je, tu nak wik kat mana? Nak wik kat hak mana dulu?
wi kat bini dululah. Nah, ni mana kata ni kelebihan dia. Ni bagi-bagi orang yang tak pernah beris. Ustaz, umur kita 70 lebih dah, bila kita tak jadi sekuk kita. Punya sekuk kita tu. Selarak lah. Tak boleh lah. Sampai ke setengah-setengah ulama syarat kata dalam nak cerai boleh. Kalau mu tak rajin nafkah pada bini mu, duit sekuk abuk, mu nak cerai boleh. Mu kena bayar ke dia berapa kok? Sebulan misalnya. Kalau sebulan 3,000, mu nak kun, mu duduk lama mana dengan bini mu? Aku duduk 7 tahun dah. Kun 12. Kun 7, kun 3,000. Apa tu baik? Oh, tak secerah lah. Tak secerah apa kena bayar lah. Kat kita ni mudah. Duduk sekali tak ada aja duit. Apa? Bini aku dah kerja dah. Ikut ya makan gaji dah. Aku makan dah. Gaji suku, gaji kita suku. Ni wajib kita. Kita ada semua ni ustaz. Kita kerja boleh 7,000 ya. Bini kita jadi kerjakan 70. Boleh ke kita nak video? Tu video 1,000. Nak nafkah. Video 500. Lepas tu kalau bini kita nak video 7,000 pada kita, hak tu sedekah daripada dia. Bukan kewajipan dia, tapi dia nak kita mujur baru. Kata seperti mana isteri siapa? Isteri Abdullah bin Mas'ud tu. Dia bagi kepada apa? Kepada laki dia. Dia beri zakat pada tok laki dia. Tok laki tak boleh beri zakat pada bini. Bini boleh beri zakat pada tok laki. Sebab apa? Sebab tok laki dengan bini wajib kena nafkah. Nampak tu? Nampak tu? Bini nak beri zakat pada tok laki boleh? Laki susah? Boleh? Bini masya-Allah ada hun go ni, ada barisak tu barisak ni. Dia nak beri zakat pada tok laki, ya boleh tak apa. Ni mana kata? Sebab itu ada wajib. Dia kata itu nafkah atas tok laki dia. Ni. Nampak tu? Nanti kita kena faham. Yang ke-9 belah pula. Panah yang kita dapati bahawasanya seorang suami itu dia selalu dia bertutur, dia royak jelas-jelas. Dia tak ada itu pakai royak betul dah. Terompai teroma. Nampak tu terompai teroma ni. Ada dia kata bahasa Arab itu terompai teroma ni, terompai mustaqimun zahaba, mustaqimun jaa dia kata. Tu dia lah. Dia duk balik ke apa? Balik huruf kalimah ta kalimah ya, kata mustaqimun zahaba, mustaqimun jaa. Betul-betul terompai teroma. Nampak tu? Jadi royak ke apa betul-betul? Royak kata aku benci pada keluargamu. Ya, walaupun kita benci, kita gapo, kalau hak kita duk gapo, jangan sebut lagu tu lah. Ada juga satu keluarga balik bining, duk cicir, duk ngacung, duk buat itu tu laki duk pelekeh. Tama-tama mak balik bining, jebai pada kita bila kita kelik. Tengok natu kau lain. Kata padan saja mu ni kamu tu buruk. Mari perasaan benci, masa tak kena, tak gapo. Atau mak daramu ni dia mari rumahku selain rak so sipai tu meja tu sotok sini sofa so wapo dak beli, wapo dak saling, wapo dak tukar, wapo dak sampai, wapo dak pakai mozaik, wapo. Yalah kadang-kadang ada mari perasaan kita tu rasa benci. Tetapi tak boleh royak lah. Naicai kita tak naicai kita. Nak royak betul-betul tu penuh. Ya saudara dikasih, nak royak betul-betul penuh. Maka cara-cara dia tu kita kena sabar dan insya-Allah kita usaha nak dia tu kelih kita tu dengan satu hari dia akan kelih kita, satu hari dia akan panggil kata hen gapo kunka kita harga kita setara mana. Ada juga ada tua tu panggil tu duk banding bandingan natu hak ning kerjakan hak ning panggil kata susah. Ni umur dia besar. Ni tak ada umur, duk sewa. Ni gaji tinggi, ni gaji sikit. Ada juga tapi kita ni balik kita ayatan ni tak boleh nak kata, tak boleh nak ayat pada bini kita aku benci pada makmu, aku benci pada keluargamu, semua keluargamu aku benci, tak boleh. Sebab kata bila kita kecek lagu tu bukan tak boleh kita nak becek dia dengan keluarga dia.
Adik pilih. Adik nak abang ke adik nak keluarga. Kalau adik nak masuk balik keluarga, klik hidup keluarga. Tak boleh lagu tu kita orang atas. Nampak tu? Kita duduk sekolah kita kecek dengan dia, dek. Abang ni janji kedah rakyat dengan adik itu, kata abang ni ada sekolah, abang ni nak usaha. Lepas tu insya-Allah satu hari itu dia makan tengok kelebihan abang. Tengok kelebihan saya. Lepas tu tak boleh kita nak punuh dia dengan keluarga dia, tak boleh. Sebab dia hidup lama dengan keluarga dia duduk dengan mak dia, dengan pak dia mana dah. Yang kita nak kerak dia tu. Kalaulah kita benci pada keluarga dia ke apa nama tu, kita benci sekadar pengen kata perbuatan tu ya. Saya benci ke tu ya, tak ada apa, tenggelam tak ada apa. Dia sebagai tetua kita, dia sebagai adik kakak kita, adik kakak dia mau tu adik kakak kita. Mak darah dia mau semua darah kita dah. Tapi perbuatan sikit tak molek tu lah. Tak apalah, kita pejam mata, kita maaf lah. Bagi kata sebab dunia tak apa lah. Kerana apa? Kerana dunia ni bagi kata tak sepatut kita nak balas dengan sebab dunia. Tak sepatut kita nak masai muka dengan sebab dunia. Tak sepatut kita nak berkelahi dengan sebab dunia. Tak sepatutlah kita nak kelahi dengan sebab mak ayah tak beri tanah kita. Tak sepatutlah dengan mak ayah jabah kita. Tak sepatutlah dunia. Malaikat bersakut dengan agama. Mak ayah sewi kita semaya, tu suku. Mak ayah tak sewi kita berhijab, suku. Tu sakut dengan agama. Bukan kalau dia tu tak molek, tak gapo, kita boleh dakwah dia hajar dia. Artinya tak boleh kita nak lukakan perasaan isteri kita, tak boleh. Kerana aku benci pada keluargamu sikit. Bila kita royak ke dia ke apa nama tu, nanti dia akan duk apa orang kata duk hipung. Yang noi mak dia, mun kata pada mak ku apanya. Mun kata pada adik kakak ku apanya. Nampak tu? Ya, itulah kita kena faham. Maka kita di awal dah kata kita nikah dengan bini kita tu seolah kita nikah dengan keluarga dia. Bukan kita nikah dengan seorang dak. Hak biasa nak nikah seorang-seorang tu, orang duk pindah wali, orang duk lari lagu tu. Aku nikah dengan seorang ya? Apa tu? Ngamo ya aku tak kenal, moi tak kenal aku. Jangan royaklah. Kata aku tu lakimu. Ada juga. Yang royaklah kata aku ni untuk lakimu. Yang royaklah kata aku ni nikah kamu. Kat mana? Adik kakakku tak tahu juga atau mu lakiku. Makku, mak daraku tak tahu juga atau mu ni tu lakiku. Bukan dia lagu tu. Tu kata yang nikah dengan cara tak kenal tu. Nampak tu? Ya. Yang ke-20 pula, penhal yang kita dapati bahawasanya, bila seorang suami tu, seorang lelaki tu menikah dengan seorang isteri yang kaya. Nampak tu? Yang menikah dengan seorang kaya atau seorang ada duit banyak. Duk buat, duk gapa-gapa sikit, kecek gapa-gapa sikit, wak pelekeh kata pada bini dia ke apa, muka mak aku nikah kamu dengan sebab kaya. Aku tak ada lapar li duit kamu. Aku tak ada nak li harta kamu. Aku. Bang kata tak kecek. Ya kita. Kita usaha kita. Tapi itulah ustaz nasihat pada weru-weru. Anak-anak sudut berbangga dengan tempat kaya sahlah. Kana abi kada wa kada sahlah. Tak ada boleh apa lagi kita kalau kita berbangga dengan ayah kekaya. Apa? Ya letih semak mana, ya gebah bangun. Ya suka semes semak mana nak boleh semak tu. Kita tak ada kerja apa tapi tak ada berbangga. Ni je apa? Je ayah kahwin ni. Tak je mu? Kamu usaha sendiri tak ada? Ada. Kereta ni biar kereta ayah kahwin ni. Pak kereta mu sendiri? Ada ni. Pak, umur ni umur orang tua kita kaya. Tak mu sendiri buat apa tak? Tak ada perengan gapo ni.
Nampak tu ada ke orang tina orang menikah dengan seorang perempuan yang kaya tapi dia duk dah panggil tu duk kecek lagu tu. Aku tak satu pai lemu, aku tak saya aku tak ada lagu tu. Panggil tu penuh perasaan. Tapi kita kena tunjuk kata aku ni ada kemampuan. Aku ni ada kepandaian. Barulah bini dia tu dia ke apa? Dia percaya dan sikoh pada kita. Maka cara-cara dia tu kita nak macam mana cara-cara dia tu? Cara-cara dia tu kita kena tahu seorang suami kena tahu kata dialah yang mas'ul, yang bertanggungjawab dalam infak. Nampak tu? Walaupun dia tengok bini dia tu kaya dah. Ada juta weh ada gapo. Kita ni kita kena usaha sekadar kita. Dek, walaupun adik kaya dah tapi ni hak bagi kat adik sikit-sikit. Ni tanggungjawab abel dak apa Tuhan ni. Dia tu tanya, abel boleh royak kata amuwi nafaqah pada bini abel. Ni cara dia. Maka kalau kita dak nanti nak tupai bini, nanti nak apa, nak itu, nanti kita punuh. Panggil kita punuh ke apa? Punuh maruah kita. Punuh sifat kelakian kita. Punuh sifat apa? Sifat qiwamah kita. Jadi dia atas lah, dia retina lah. Kalau kita duduk setara tu. Tak ada kerja, tak ada gapo tu. Ya. Yang ke-21 pula panha atau masalah yang ke-21. Seorang suami suruh bini dia tu hijau tak wadu-wadu. Walaupun nampak bini dia letih dah. Tak boleh hijau buat lagi. Bini dia nak pelong, tak boleh. Buat lagi, tak boleh. Dengan tidak ada kalimah atau kecek pe atau sebut teh atau perkara yang boleh memberi semangat ke atau tak ada senyum atau tak ada panggil tak ada kecek molek, tak ada hadiah, tak boleh lah. Suruh bini kat Allah klik apa bangun buku ruwa gi motang. Klik mari gi ngaku. Gi ngakik. Ada kutik kerak. Klik mari haso gi benar pula gi benar. Klik benar panah-panah kena dusung. Kok tu kok ni. Tak ada. Patut ngepek straight. Ngepek dengan kata, dengan mulut huduh dengan apa cukup. Itu bukan lagu tu. Maka seorang suami ni cara nak kita nak ukar tu, seorang suami kena tahu katanya isteri dia tu telah berkahwin dengan dia, nak ada seorang bini yang boleh bantu, yang boleh tolong, bukan nak guna orang yang semua, bukan siapa pakai bini aci rumah tolong untuk laki. Aci patah tulis, aci salah orang-orang. Lagu tu. Ya khidmat tok laki tolong basuh baju basuh baju banyak tak ada patah tangan tu tok laki bukan pakai baju seguni sehari. Selaru hari kadang-kadang. Gosok baju tak ada panah lagi. Nanok tak ada panah lagi. Sipir rumah tak ada panah lagi. Lagu tu tak apalah. Jangan kerja burak-burak. Pikul kayu utuh usung kerak ke apa nama tu mengata bukan kerja dia tu. Lepas tu kita ingat mulai kata kita nak duduk dengan bini kita tu lama, bukan kita nak duduk sehari dua. Kita nak duduk dengan bini kita sampai ke syurga, bukan nak duduk sekat dunia. Sebab itulah mengata saya suka kelih pada seorang yang umur 70 tapi bini dia pun duduk dengan dia sampai suka fak dia senyum, fak dia suka bersedok kerja, fak dia suka, fak dia senyum, surat pergi mari, fak dia kelola pergi mari ke apa nama mana tertolong pergi mari tak ada gapo. Sepengah bini yang nak tolong nak gapo, sepengah kita bina umuh. Kita bina umuh dengan kita
Nah, tak ada necang ni, tapi kita mana tak bini tolong gau kapu, tok laki tolong ikat nak jokong bato. Bang kata hak tu tak ada apa, nama mengesang, apa nama? Tak mengenang benar, tak ada berat, mereka berat tak boleh lah. Bang kata suka-suka kita mari bina mari gapo untuk nak buat satu usyur zaujiyah. Buat satu bina satu rumah untuk keluarga kita. Tak ada gapo situ. Nah, awak sikit-sikit gapo tu boleh kita tolong pergi mari. Nah, nampak tu? Pak kita ingat molek, orang perempuan ni kalau suruh dia, wak wi letih, wak dia penat, wak wi sakit, wak wi dia tu dah tak wak. Patu duk ngepek pula, duk gapo pula di sebaliknya dia sakit. Tubuh tak apa lagi, sakit hati ni. Ni tak boleh. Patu ingat molek, orang tina kalau dia letih pak kara kat ni. Letih, lupa ke apa nama lenguh ke apa, tapi bila dia bunyi perkataan yang molek tu hilang habis. Ya dah panggil adik ke, panggil tirak ke, panggil sayang ke, panggil apa, tubuh pada mulut tok laki dia tu lupa habis dah letih. Nah, nampak tu sepengar retina duk nganung ke, duk nganung tu apa roh letih, beranak pula siang lagi, tapi hilang masa 9 bulan duk mengandung, hilang masa beranak duk apa dekat nak mati, hilang dengan bunyi suara apa, bunyi suara anak dia wek lupa habis dah. Nah, lepas tu besar sikit panggil mama ke ummi ke, ma ke we ke, lupa habis tak kata ya dan. Ni mana kata orang tina wanita yang nak macam tu, yang nak orang puji dia, we nak gapo tu ya tak kira. Nah, ni saudara dikasihi, la ilaha illallah. Panah yang kita dapati pula, panah yang ke-22 pula. Nah, nampak tu? Seorang suami ni, dia tu, tidak suka sepakat, tidak suka pergi bersama isteri dia dalam munasabah. Yang bersakut dengan apa? Bersakut dengan ahli keluarga dia. Kecek mudah-mudah kata suami wak tak ada bila ada menikah balik bini dia tu. Bila ada orang mati balik bini dia. Bila ada orang gapo munasabah saja tak kira lah. Ya tak kira, ya wak tak padu, ya tak ada berdali mula. Nampak tu? Mungkin seorang mungkin. Ambil suih kata gigi. Patut apa ke salah. Kawan sibuk ni. Tanya tu majlis tu tina saja ke ada hati-hati. Kalau tina saja tak apa. Kalau ada adik kakak yang adik ke apa tu, kita patut kena pergi lah. Kita kena berbangga kata aku duduk dengan biniku ni, aku main dengan biniku. Aku ni sebagai apa? Sebagai tok laki adikmu. Nampak tu? Jadi bini kita adik dia Aku sebagai tok laki adikmu, atau aku ni sebagai tok laki kakakmu ni, kakakmu boleh ngaku. Mana kita merasa terftakhir, kita berbangga kata kita berada dalam keluarga besar ni. Kita berada dalam keluarga yang besar. Jangan ada kita mungkin dengan kakakmu, mungkin dengan abangmu, mungkin dengan adik atakmu, mungkin dengan kakak atakmu. Nampak tu? Ya tak sama kalau pergi dengan tok laki. Dia pergi pak, mana abang dekat mana? Oh, abang ada sama. Abang mana? Kelauk sama. Abang ke mana? Bukit sama. Abang ke mana? Hijau sama. Allah. Mana kata perempuan ni ia nak berbangga dengan tok laki dia ni. Kahwin mari dengan tok laki saya ni nak kenal ni. Ayah ni abang mo dah. Ayah nak kenal. Ni abang mo ni. Ni pak dara. Ni pak nakal. Ni tok dara. Ni sepupu poye ni. Tak gapo kita pun boleh kenal. Tak sek li ta'arafu. Tak sek kita kenal gi mari. Ni yang kita cara-cara dia. Kita kena pergi situ. Kita kena buat.
Jadi kalaulah ada tok laki, ya lain dah. Bini kita pergi dengan kita tu, ya masalah lain dah. Pasal dia tu ada harga. Kalau dia pergi sore dia dengan kakak dia, ya sebenarnya ni Allah. Tak ada harga aku ni. Illa fa dia nak pergi sendiri, fa kakak adik kakak yang nak pergi sendiri, nak pergi ziarah mak dara mati ke misalnya sebab lah ni covid ke apa tu lain lah. Tapi tok laki tak ajeng pergi dengan tu. Jadi sepakai tak kenal tok laki. Adik kakak tak ada serah ni. Adik kakak kita tak ada serah dia dengan apa? Dengan tok laki kita. Nah, itu oleh saudara dikasih. Ya. La haula wala quwata illa billah. Yang ke-23 pula. Masalah yang ke-23 pula. Nah, iaitu setengah-setengah suami apabila isteri sakit, dia tak padu. Lepas tu tak ada mikir nak fubat sikit abu. La haula wala quwata illa billah. Lepas tu dia duk mikir macam mana? Kalau mati, aku dah walakumur rub'u. Dia duk mikir ayat Quran kata, dan bagi kamu tu harta tu neng suansi kalau bini mati. Dan kalau tak ada anak, kalau ada ya ada anak boleh neng suan hok. Duk mikir nama. Duk mikir harta. Atau molek dah kalau dia mati ke apa nama tu, samrang dah. Gapo dia di. Nah, ada juga orang lagu tu tamanna, apa tamanna duk angin-angin duk wang dah duk cita-cita nak bini mati apa dia nak berjumpa dengan dah gawe dia tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tak boleh. Nah, ni tak ada langsung. Tapi kalau lah ada kawan-kawan sakit, kawan jam pergi tunggu pita, kawan jam balik cak lerat, kawan jam habis duit, apa sayang kita ni, kau tu kau ni. Pani bini mu? Bini mati bini lain mu boleh, sayang mati payah sayang. Ke mana? Bini mati boleh bini lain. Jadi gapo dia wallah alam. Nah, oleh itu saudara dikasihi. Nah, jadi panha ni cara kita ukar iaitu pasti kita kena tahu bahawasanya, pasti seorang suami kena tahu katanya Allah Subhanahu Wa Taala dia tu nak bagi ganjaran yang besar kalaulah seorang tu dapat seekor burung yang sakit, maka dia usaha nak fubat dia. Kalau kita nampak burung seekor jatuh batas sayap, kita usaha nak fubat dia. Nak fubat dia apa juga nak kena, tapi kita usaha tu boleh berganjaran besar. Kalau kita jumpa kucing, anjing, yang sakit apa, kita usaha nak fubat dia, kita boleh ganjaran besar dah. Benatai-benatai gapo kalau kita jumpa dia sakit je gapo, kita nak usaha nak fubat dia, kita boleh ganjaran besar dah. Apatah lagi kalaulah seorang ni isteri. Bini kita. Kalau sah habis haji bulan ni kerana bini nak kena. Tawakkal Allah kasih pada kita. Napa tu? Kita ingat molek seorang bini ni duk gapo? Duk jaga malai. Bangun kalau boleh puasa. Bangun duduk pada kita. Muka tiga ni kokek dah. Nak lauk, nak makan sahur. Pak kita ni bangun-bangun pak dekat orang nak makan pak panggil sejik. Ya tak pergi lagi. Kata dia, duk sipet basuh ke apa nama siap. Cerah no ya sudah semaya duhai baru nak tak pala. Anak sekolah pula. Cara anak kita tu kerong. Tengok hatilah. Pia jaga malam untuk anak kita, bukan bini kita. Pia dah basuh baju untuk kita, bukan bini kita. Pia duk jaga kebersihan rumah kita. Kurang apa dia berada dalam rumah kita, duk pera anak kita, pia bukan bini kita. Adakah kita nak balas dia dengan tak molek? Nak balas dia sakit, mati-matilah. Wacai rau ni buat pada batu ke no? Tak ada ingat sekarang kelebihan. Bang kata bini dia tolong dia, duk cara, duk cakna dia, duk gapo dia. Saya yakin kalau tak ada bini di rumah sehari selewat tak buat kita. Kalau bini tak ada sehari di rumah, mau tahu nak gagal mana? Nak gagal apa? Nak gagal seluar duk mana, baju duk mana, bulu gigi duk mana kita.
Nak nasi pasal mana tahu. Nah, selalu tabuk. Anak tahu seluar, tahu baju, nak rosak baju dak mana ada kadang. Nampak tu? Mana kata? Jadi bini duk cara berlaku dalam rumah kita lagi apa boleh sakit pak. Kereta lagi kita beki habis ribu. Bini kita ni makan ubat pocok jagung, pocok sejagung apa nama 300 mengepek. Aku yak dah. Suruh gotu suruh kat mana? Ni hampir 3,000 ni. Gak gapo? Kereta mu dah habis surat belah-belah ribu tak apa. Bawa cukup 5 tahun mu jual pula. Pak bini mu nak duduk kali dengan mu nak mana? Tak boleh nak bayar nak gapo? Pergi makanlah ubat molek-molek sikit. Yang ni tawa. Lepas tu pergi bini kita pada bawah mu tahap nama. Kat kampung, kau duk jamuh, kau duk gagal, kau duk gapo? Habis itu pula. Wagilah klinik, wagilah tempat-tempat molek-molek. Bini kita bukan orang jauh. Bini kita, dia nak cara kita, dia nak duduk dengan kita. Ini di antara al-mu'asyarah bil ma'ruf. Saya kata, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan. Orang yang baik pada kita nak baik pada dia lah. Ya baik pada kita tinggal rumah kita pak, ya cara habis. Klik mari sin lah. Klik mari cuci, bau sedap, klik mari bariwen bunga, bariwen masya-Allah. Hebat cuci ke apa nama? Siapa tak ada sikit abuk pasir tak ada. Dah sebutir abuk. Ya baik. Apa kita nak baik tak deh pada bini kita? Maknanya kita kena perjalanan lah. Maka itu di antara al-mu'asyarah bil ma'ruf. Kita duduk dengan bini kita dengan baik. Iaitu kita kena cara pada bini kita dengan diri kita. Dalam kita jaga dia. Kalau sakit kita kena tunggu dia, kita kena gapo dia. Kalau kita ada duit kita duk hong pisik. Bini kita lepas pada orang, pada mata orang ajnabi. We boleh ubat yang molek, we boleh gapo macam situ. Nampak tu? Dan benda ni berlaku. Jadi bila kita duduk dengan bini kita ni, kita boleh pahala. Bila sakit kita tunggu, kita nak pergi. Satu ketika, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dia sore tak ada pergi pergi Badar. Taghayyaba ghaib, atau ghaib ni dia kad. Kalau ngaji ke kad rian. Ini kad. Apa? Pengata kad songkram. Tak ada pergi pergi Uthman radhiyallahu anhu. Maka turut tunggu dia, duk tunggu bini dia Ruqayyah. Ruqayyah anak dia, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tu ada uzur lah, apa tak pergi bini kahwin demam. Bini kahwin demam, bini kahwin sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wayak pada Uthman, "Inna laka ajru rajulin mimman syahida badran wa sahmuhu." Sungguhnya hai Uthman, kamu ni adalah bagi kamu tu apa? Pahala seorang lelaki yang bersaksi pergi Badar dan boleh juga boleh juga satu suan daripada harta rampasan. Setara dikasih. Dan hadisnya di Sahih Al-Bukhari. Jadi Uthman tak ada pergi, tapi Nabi kata mung boleh pahala orang pergi pergi Badar, mung boleh juga satu seher. Mung duduk kat rumah, duduk tunggu bini. Ni kita kena faham kata. Kalau gitu huwana, kalau gitu po'o. Kalau orang di bawah kita tak boleh mari. Assalamualaikum po'o. Ni saya tak boleh mari, bini saya uzur rumah ni. Atau ada anak kecil ke apa? Ya tak apa. Allah ya tepo kok. Kok ni. Sayang pula. Marilah. Maaf bini kahwin rumah kok tu ni. Ponemu. Gapo lagu tu? Kita kena faham kata dia tu uzur sungguh. Bini yang sakit talah habis rumah, kena cara, kena gapo. Ada mak dia tak ada duduk sekali dengan dia, mak dia duduk jauh. Dia tak ada waris, tak ada gapo. Dia duduk dengan bini dia dua orang tu ya. Lepas tu dia minta gapo. Janganlah kita ada nak marah. Dia kita nak ketua, nak potong gaji, nak gapo, nak kau ni. Dia tak ada piar dah kan? Ada tak laki seorang ya. Ada setengah tak laki kena tunggu hospital.
Nah, kena tunggu pita sepakai seminggu dua. Kita kena tengok Rasulullah kata, "Mung ning wahai Osman, boleh pahala gapo? Pahala orang yang pergi ibadah dan memboleh seher harta rampasan." Ni mana kata kita kena jaga. Nah, kita kena buat pergi, kita kena gapo habis kita cari duit mula, duit boleh cari. Nah, kesihatan ni payah cari. Nah, oleh itu saudara dikasihi, nah itulah yang kita boleh hari ni, iaitu pandangan yang ke-23. InsyaAllah kita akan sambung pula pada siri yang akan datang, pada pandangan yang ke-24 pula. Nah, jika ada silap dan salah saya minta banyak-banyak, benar dan betul itu hidayah dan taufik Allah SWT. Jika ada nak tanya, telefon tanya Ustaz insyaAllah. Nah, dari reka ni kita tidak buka tali sebab bila kita buka panjang. Bila panjang jadi kau jawab soalan, kau panjang dengan pengata dengan pertanyaan dengan jawab Ya, ada gambar tanya insya-Allah boleh dengan dengan terasa tanya Ustaz insya-Allah. Oleh itu silakan salah saya minta banyak-banyak, benar dan betul itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجر